Salam perpaduan, salam satu Malaysia, salam sejahtera. Saya Balan Muniandi, nombor matrik 251361, kumpulan Grup A daripada UUM Sintok. Saya akan membuat pembentangan atas tugasan yang saya buat, di mana saya memilih tajuk ekspor komoditi utama, sebab-sebab kemerosotan. Saya akan buat pembentangan dengan bermulanya daripada pengenalan di mana tanaman getah di tanah Melayu bermula pada penghujung tahun 1877 apabila 9 anak benih daripada kumpulan kira-kira 2,700 benih bercambah di Kew Botanic Garden berhampiran London telah dihantar dan ditanam di Kuala Kangsar, Perak. Sejak ladang getah pertama di tanah Melayu ditubuhkan pada tahun 1856, industri getah telah berkembang dengan pesat sehingga ke Malaysia sekarang. Terdapat 218,900 hektar kawasan tanaman getah di tanah Melayu pada tahun 1910 berbanding 1.066 juta hektar di kawasan tanaman getah di Malaysia pada tahun 2014. Dalam bidang ekonomi utama, NKEA Malaysia merupakan salah satu pemacu penting aktiviti ekonomi berpotensi menyumbang secara langsung kepada pertumbuhan ekonomi yang boleh diukur dengan pelunjuk pendapatan negara kasar (PNK) yang membantu Malaysia mencapai status pendapatan tinggi menjelang 2020. Sebagai salah satu industri Malaysia yang menyumbang secara signifikan kepada pembangunan ekonomi negara, industri getah Malaysia juga menghasilkan sejumlah besar sisa bahan buangan. Ini tertakluk kepada peraturan di bawah Akta Kualiti Sekeliling Malaysia 1974, di mana kerajaan juga Malaysia telah mewartakan kualiti alam sekitar premis ditetapkan. Peraturan getah asli mentah memastikan semua influen mentah daripada aktiviti pemprosesan getah mentah di Malaysia dirawat dan memenuhi piawaian pelepasan yang sah sebelum dibenarkan dilepaskan dalam saluran air. Kilang membuat produk getah di Malaysia tertakluk pada Peraturan Kualiti Alam Sekeliling berhubung dengan sisa industri 1979 dan Peraturan Kualiti Alam Sekitar sisa terjadual 1989. Next slide. Pergantungan tinggi terhadap di mana pergantungan yang tinggi pada ekspor komoditi boleh mendedahkan negara kepada kesan makroekonomik daripada pengeluaran domestik atau pergerakan harga global. Kebergantungan Malaysia pada minyak sawit adalah satu contoh. Negara ini merupakan pengekspor minyak sawit nombor 1 di dunia dalam 44% bahagian dalam perladangan global dalam pengeluaran kedua terbesarnya selepas Indonesia dengan 39% bahagian pengeluaran global paparan minyak sawit Malaysia 2017, di mana Malaysia telah menggunakan dasar intensifikasi di mana tertumpu kepada peningkatan produktiviti tanah semasa, tetapi Indonesia mengikut dasar perkembangan menumpukan pada peningkatan keluasan tanah yang digunakan minyak sawit. Berdasarkan strategi yang gugus tersebut, Malaysia telah meningkatkan pengeluaran minyak sawit walaupun dengan mengurangkan keluasan tanah digunakan untuk pokok sawit. Lebih-lebih lagi, Malaysia adalah pengeluar biodiesel terkemuka di dunia menggunakan minyak sawit sebagai input biologi. Faktor-faktor seterusnya, next slide. Faktor-faktor penurunan ekspor getah asli. Getah asli merupakan salah satu komoditi perladangan yang memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi banyak negara. Komoditi ini juga menyediakan peluang pekerjaan kepada ramai orang, terutamanya untuk petani pekebun kecil. Bekalan getah asli di pasaran dunia dikuasai oleh Thailand, Indonesia dan Malaysia.
Menurut UN Comtrade, bahagian ekspor getah asli pada tahun 1987, Malaysia adalah pengekspor terbesar menjelang tahun tempoh 1990. Bagaimanapun, keadaan perdagangan telah mula berubah, membolehkan Thailand dan Indonesia mengubah kedudukan Malaysia. Perubahan ini disebabkan oleh peningkatan pengeluaran getah asli di Thailand dan Indonesia. Tambahan pula, pengeluaran Malaysia menurun disebabkan beberapa faktor. Keadaan ini menggambarkan persaingan yang semakin meningkat antara tiga pengeluar utama getah asli di pasaran antarabangsa sejak beberapa dekad yang lalu. Thailand, Indonesia dan Malaysia dibeza dengan destinasi ekspor individu mereka. Seterusnya, next slide. Kesan COVID terhadap getah asli dalam industri kimia. Getah asli adalah sejenis getah diekstrak. Getah asli ialah sejenis getah yang dibuat dalam bentuk cecair putih susu daripada beberapa tumbuhan yang biasanya dikenali sebagai latex yang dikeluarkan sebagai tumbuhan dipotong. Getah asli ini adalah allostroma yang berlaku secara semula jadi. Kira-kira 99% getah asli dunia dihasilkan pada pokok getah dipanggil Hevia brazilis. Getah asli ini polimer isoprene dan penyedia getah asli melibatkan 5 langkah asas seperti penuraian getah, penggunaan, kalender, penyerperitan, pemvulkanan dan kesemuanya. Kerajaan memberi tumpuan kepada lebih banyak kepada bekalan getah asli kerana ia wujud dalam bentuk tulen terikat kepada protein, asid amino dan fosfolipid yang tidak menjejaskan alam sekitar. Pandemik COVID-19 ini telah menjejaskan pasaran getah asli kejatuhan 6.8%. Dalam permintaan didapati berbanding data tahun lepas. Ini membuatkan pengeluar merancang strategi terbaru untuk menangani pasaran defisit tanpa perdagangan bahan. Seterusnya, impak permintaan getah asli. Getah asli digunakan sebagai bahan mentah industri dan boleh diproses digunakan komoditi pertanian juga. Permintaan pemasaran getah asli telah menurun berikutan situasi pandemik semasa meletakkan industri getah asli dalam krisis yang suku pertama dan kedua yang dinyatakan Persatuan Negara Pengeluar Getah ANRPC. Disebabkan kekacauan dalam rantaian nilai penurunan dalam permintaan dalam sektor automobil, keseluruhan industri getah berada dalam fasa paling teruk berbanding pada permintaan dalam 2 dekad yang lalu. Tetapi pasaran diterima untuk menyaksikan pemulihan dan pertumbuhan permintaan yang sarung getah peralatan perubatan yang lain menstabilkan pasaran getah asli. Selain itu, kerajaan India juga telah merangka dasar Getah Negara 2019 mengambil kira aspek ekonomi sosial alam sekitar membangunkan keseluruh rantaian nilai industri getah asli. Seterusnya, next. Masa depan industri getah asli ya. Aspek pasaran getah asli pasca COVID-19 tidak begitu menjanjikan seperti sebelum pasaran COVID-19. Cabaran strategi jangka panjang yang kritikal telah meletakkan pengeluar untuk memikirnya. Pelaksanaan perintah berkurun telah menyekat penanaman getah asli yang membawa kehilangan peluang untuk pelbagai sektor.
Pengurangan dalam perdagangan getah asli telah mengurangkan modal atau aliran tunai, mengurangkan rancangan pelaburan. Selanjutnya, menurut Lembaga Getah India, kira-kira 3 suku diperlukan untuk industri getah asli untuk berada dalam senario sebelum COVID-19 kerana kehilangan 65 tan metrik dalam pengeluaran direkodkan pada April dan Mei. Sebaliknya, dalam peningkatan keputusan pasaran getah asli mulai September, tanda lega pada pengeluaran diperhatikan. Pasaran sarung tangan getah telah meningkat kira-kira 26 hingga 30% kerana pandemik membuka peluang pasaran kepada pengeluar getah asli mengambil keputusan yang cepat dalam jangka pendek. Seterusnya, harga getah asli. Penurunan yang diperhatikan dalam permintaan peningkatan dalam penawaran getah asli. Penurunan harga getah asli yang pasti dapat dilihat pada April 2020, harga spot getah asli diturunkan kepada USD 1.33 sekilogram iaitu USD 1.68 sekilogram pada Januari 2020. Jika permintaan getah asli terus meningkat, harga getah asli akan terus menurun. Tetapi disebabkan larangan import getah asli mentah 100 kilo bahan mentah disaksikan bermakna kenaikan 33% secara Julai tahun ini. Pada suku tahun 2020, penurunan harga getah asli sebanyak 15.80%. Latex Malaysia telah diperhatikan dengan USD 111.40 sekilogram pada Januari, USD 96.20 kilogram pada bulan April. Kenaikan harga 37.28% diperhatikan oleh Latex Malaysia yang sama pada bulan Ogos hingga Oktober 2020. Implikasi kemerosotan terhadap pengeluaran getah asli. Industri getah global dalam keadaan lemah sejak beberapa tahun kebelakangan ini dengan senario permintaan bekalan terhadap komoditi itu mendorong kepada lebihan. Komoditi ini digunakan terutamanya dalam industri automobil diikuti dengan penjagaan kesihatan. Ini menyaksikan permintaan yang rendah berikutan kelembapan ekonomi dunia sehingga kemiskinan besar 2008 hingga 2012. Tambahan pula dari segi penawaran, industri menyaksikan peningkatan terus pengeluaran turut menjejaskan persamaan permintaan penawaran sementara turut menjejaskan harga getah secara negatif. Menurut International Rubber Study Group, permintaan getah asli diunjurkan meningkat sebanyak 3.5% atau 13.3 juta MT atau 13.34 juta MT. Namun pengeluaran getah asli mungkin melebihi permintaan kerana kawasan yang diduduki menoreh dijangka meningkat kepada peringkat antarabangsa sebanyak 350,000 hektar pada 2017. Pada akhir Disember 2017, Thailand Export Malaysia mengumumkan keputusan mereka menahan ekspor 350,000 tan getah ekspor mencadangkan pertumbuhan 3.1%. Kesimpulannya, trend dan perkembangan terkini menyokong keyakinan dan sederhana dalam harga getah untuk dijangka masa yang terdekat. Pasaran getah yang asli yang kini di bawah imbangan sederhana kepada keadaan defisit berkemungkinan kekal seimbang dalam jangka masa terdekat. Harga minyak mentah yang stabil di tengah-tengah komitmen berterusan daripada OPEC juga menjokong harga getah. Justru itu harga getah asli akan kekal pada tahap sederhana positif sehingga stabil.
faktor risiko boleh bertindak sebagai pertentangan dengan kekurangan komitmen dan kesinambungan di kalangan tiga negara, Thailand, Indonesia, Malaysia, untuk membendung ekspor serta pengeluaran kereta asli mengatasi permintaan. Terima kasih Doktor, ini sahaja perbentangan saya pada tugasan yang saya telah uh, uh, selesaikan. Kalau ada apa-apa kekurangan Doktor, minta maaf Doktor. Nah, terima kasih Doktor atas semua studies, atas semua tunjuk ajar daripada Doktor. Terima kasih Doktor.